Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, nama saya Coach MJ. Saya salah seorang leader dalam memasak dalam tim Kudin Avengers. Saya salah seorang anak Cikgu Kudin. Bukan anak, bukan anak kandungan, anak dalam sistem network kita. So saya tak nak ambil masa korang lama pada malam ni sebab saya faham masing-masing ada yang kerja siang, macam saya sendiri kerja siang. Malam ni masa untuk kita berehat, kita nak spend time dengan family. So saya faham tak ada masalah. Yang mana tak join boleh tengok video live saya secara ulangan. Cuma saya nak tekankan satu, kita ni business kita. So kita ni CEO. Anggapan kita macam tu lah. So kita ni owner kepada business. So kita kena pandai manage time, macam mana kita nak gerakkan kita punya business lah, supaya tak terkubur di tengah jalan lah. So untuk live coaching saya malam ni, topik dia adalah cara buat sale di WhatsApp. So benda ni saya tekankan untuk dropship baru terlebih dahulu. Sebabnya ada 2-3 orang yang PM saya cakap ada isu-isu tertentulah untuk WhatsApp personal kepada prospek. So kat sini saya nak bagi tips cara nak buat sales di WhatsApp. So kita mula Okey, untuk tips yang nombor 1 adalah wajib ada apps WhatsApp di phone. Sebab kita ni business online, secara online. So pendekatan kita adalah yang paling senang ataupun yang memang saya rasa majoriti adalah menggunakan WhatsApp. Platform-platform lain adalah untuk kita buat marketing, tapi untuk kita bina engagement dengan prospek-prospek, lebih kepada WhatsApp lah. Sebab dekat situ ibarat kita macam bersua muka. So kita keep in touch berdua bersama. So itu lebih dekat dengan kita punya konsep bisnes online. So siapa yang tak ada WhatsApp tu, saya tak tahulah nak cakap macam mana pada zaman sekarang ni. Cuba-cubalah install WhatsApp tu lah. Okey, itu rules itu adalah tips yang pertama. So kita pergi tips yang kedua, cara buat sales di WhatsApp. So bila kita nak buat sales di WhatsApp, kita ada rules, kita ada undang-undang, peraturan dia. So peraturan ni memang sangat-sangat wajib untuk kita follow lah. So yang nombor 1, kita bila nak buat sales dekat WhatsApp, bila kita nak PM seseorang, prospek, ini kita bukan cerita nak PM customer, pelanggan. Pelanggan atau customer ni orang yang dah pernah beli dengan kita. Ini kita nak PM pada prospek. So prospek ni orang yang belum lagi nak beli, belum lagi pernah beli barangan kita. So untuk rules yang pertama, jangan spam orang. So ini yang sangat-sangat paling penting kita tekankan kat sini, jangan spam orang. Kita bila nak PM seseorang, kita perlu ada adab. So bila kita nak PM seseorang, kita jangan spam. Sebabnya kita letakkan diri kita ni sebagai prospek. Kita sendiri pun takkan suka orang spam kita. So benda yang nombor 1, rules yang pertama, tolong jangan spam orang. Okey, so kita pergi kepada rules kita yang kedua. Rules kita yang kedua adalah kiss. Apa maksud kiss? Bukan cium, tapi keep it short and simple. Maksud dia, kita nak PM seseorang, kita menggunakan ayat yang pendek sahaja, tetapi isinya padat dan juga mesejnya sampai. So kita ambil contoh. Kalau contoh sesiapa yang pernah bergaduh ke sebelum ni, means dalam perhubungan gaduh, pasangan hantar mesej panjang lebar, saya rasa kita tak baca. Kita takkan baca punya. Maksudnya baca sambil lewa je lah. Kita lebih kepada ignore lah. So ingat rules yang kedua, kita mesej seseorang dengan ayat yang pendek tetapi mesejnya sampai. Waalaikumsalam ya,
So yang mana tengok live saya ni, saya selitkan sikit tolong share kat group juga takut ada yang lain susah nak masuk ke kan. So okey, kita terus ke rules kita yang ketiga bila kita nak buat sales di WhatsApp. Rules kita yang ketiga adalah gambar. Gambar kita mesti hantarkan sekali, kita mesti sertakan sekali gambar yang kita item yang kita nak jual. So untuk makluman korang, gambar adalah 80% tarikan untuk customer membeli. So bila kita post gambar, rules yang paling penting, jangan hantar gambar terlalu banyak. Bila korang hantar gambar terlalu banyak, ianya akan membuatkan prospek tu agak tak suka lah. Benda tu akan jadi satu yang annoying. So gambar kita hantar cukup sekadar 1 ke 4 gambar sahaja, maksimum pun 4 gambar. Dan yang paling penting, bila kita nak bisnes, kita ambil contoh bisnes kita sendiri, Mama Sap, untuk sesuatu item terlalu banyak gambar. So bila terlalu banyak gambar, kita nak post untuk tarik perhatian ataupun buatkan prospek kita tu tertarik dengan gambar-gambar yang dengan item yang kita jual. So gambar kita kena pilih gambar-gambar yang menarik. So jangan bila gambar terlalu banyak korang main ambil sembrono sahaja dan korang share. Tolong pilih gambar-gambar yang betul-betul berkualiti, yang boleh membuatkan membuatkan prospek kita cair ataupun terliur. Gambar tu main peranan yang sangat-sangat penting. So itu 3 rules yang wajib korang buat kalau nak buat sales di WhatsApp. Rules yang pertama, jangan spam orang. Yang kedua, keep it short and simple. Yang ketiga, gambar. So itu 3 rules. So kita pergi kepada tips yang ketiga, cara nak buat sale di WhatsApp. Tips yang ketiga ialah macam mana kita nak approach prospek. Okay, so macam saya cakap tadi, apa yang saya tekankan kat sini, kita nak approach prospek, bukan customer. Kalau customer, orang yang dah beli dengan kita, dah pernah beli, itu mungkin kita nak approach dia untuk repeat order. Tapi yang ni, macam mana kita nak approach seseorang prospek yang belum pernah beli dengan kita lagi. So benda ni yang kita nak kena tahu, macam mana cara-cara kita nak approach seseorang. So dekat sini ada 2. Dalam cara untuk kita nak approach prospek ada 2. Yang pertama, prospek yang kita dah kenal. Maksudnya prospek dalam list WhatsApp kita tu dah memang ada je. Kita dah save nombor dia semua, kita dah kenal walaupun rapat ataupun tidak, tapi ianya nama dia dah ada dalam list WhatsApp kita. So itu adalah orang yang kita dah kenal dan ianya adalah dalam database kita. Itu orang kategori yang pertama. Dan kategori yang kedua adalah orang yang kita tak kenal. Maksudnya orang yang PM kita hasil daripada posting-posting kita dekat Facebook. Bila kita post dekat Facebook, kita akan letak link WhatsApp kita. So kategori yang kedua ni orang-orang yang seperti itulah, orang yang PM kita yang kita tak kenal. So ada 2 kategori prospek dekat sini dan cara untuk kita WhatsApp. So untuk malam ni, Hai Ju, so untuk malam ni saya akan share dengan korang tips untuk kategori yang pertama dahulu. Sebab macam saya cakap tadi, saya tak nak ambil masa korang lama sangat malam ni. Malam ni kita nak santai-santai je. Yelah malam Jumaat kan, nak baca Yasin lah, apalah kan, semua kan. So saya nak ambil masa korang sikit je. Tak perlu nak panjang-panjang sangat untuk live coaching malam ni. Dengan saya memang saya rasa saya buat short live sahaja. So saya nak tekankan macam mana nak approach prospek yang dah ada dalam database kita, yang kita dah kenal, yang dah ada dalam list kontak WhatsApp kita. Saya percaya di antara korang semua, minimum lah, busuk-busuk pun minimum akan ada 500 orang dalam list kontak korang. So dalam 500 orang tu takkan susah nak dapat satu sekalipun, betul?
So saya rasa itu adalah cara yang paling senang untuk korang buat sale untuk dropship baru yang baru nak start dan nak dapatkan customer. So macam mana nak approach mereka? Ada tiga benda ni yang paling penting macam mana kita nak approach prospek kita. Tiga perkara ni perlu ada dalam teks kita dengan prospek. Yang pertama, introduce diri. Yang kedua, minta maaf. Dan yang ketiga, jangan jadi annoying. So macam mana kita nak approach prospek kita. So dalam tu ada rules dia, ada peraturan dia. So untuk peraturan yang pertama, bila kita nak teks prospek kita yang dah kenal yang dah ada dalam list WhatsApp kita, kita mesti ataupun wajib sebut nama dorang. Okey, kita wajib sebut nama. Kita jangan panggil ataupun kita gunakan bahasa-bahasa gelaran yang komersial, contohnya bro, sis. Kita elakkan guna semua tu. Sebabnya bila kita tak mention nama, kita tak sebut nama, prospek yang kita PM tu akan ingat message kita ni adalah message spam. So bila spam, orang memang tak akan layan. So orang akan layan macam tu je. So kita kena sebut nama dia. Bila kita tak sebut nama, orang akan fikir, oh message ni spam. Orang budak ni hantar dekat semua orang message yang sama je. So kita tak nak prospek-prospek kita berfikiran macam tu. So kita kena mention ataupun sebut nama prospek kita tu. Okey, faham tak? Untuk buat masa ni korang faham tak? So sebut nama adalah rules yang pertama, macam mana kita nak approach prospek kita dalam WhatsApp. So untuk rules yang kedua adalah wajib ada perbualan dua hala. Maksudnya kita teks, dia reply, kita teks, dia reply, kita teks, dia reply. Tak boleh kita teks sahaja dan dia tak reply. Benda tu akan jadi spam juga. So kita tak nak semua ni. Kita tak nak spam. So memang daripada awal cara buat sale di WhatsApp adalah rules yang paling besar, big no spam. Okay? So macam mana tips kita nak hasilkan perbualan dua hala ni? So tips ni yang sangat penting. Macam mana kita nak dapatkan orang prospek kita tu reply message kita, maksudnya nak jadikan perbualan dua hala tu. So tips dia adalah message yang kita hantar, kita mesti akhiri teks tu dengan soalan. So bila kita akhiri tips kita tu, teks kita tu dengan soalan, boleh dikatakan 90% prospek kita akan reply. So bila prospek kita reply, itu adalah satu chances yang besar untuk kita buat sale. So berbeza dengan kita spam orang. Kalau kita spam orang, contoh ayat spam saya bagi, saya adalah ejen Mama Sap yang sah. Sesiapa yang berminat untuk dapatkan kek Mama Sap boleh PM saya ataupun sebagainya. Kita copy dan kita hantar kepada semua orang. So itu spam. So bila orang tengok ataupun kita letak benda ni dekat kita sendiri, kita tengok benda macam tu, untuk kita layan tu memang sangat-sangat tipis sangat. Kita memang tak akan layan. So itulah kita tak nak benda tu terjadi. Sebab tu kita perlu hasilkan perbualan dua hala. Maksudnya kita teks, dia reply. So macam mana nak dapatkan reply daripada prospek? Kita akhiri teks kita dengan soalan. Itu adalah tips untuk prospek reply. So dekat sini saya bagi contoh ayat macam mana. Benda ni saya belajar daripada Coach Helmi sendiri, platinum nombor 1 kita.
Dan benda ni juga yang saya apply sampai ke sekarang ini, dan macam mana saya boleh sampai ke tahap leader sekarang ni, saya apply apa yang Coach Helmi ajar. So, saya bagi contoh, katalah prospek yang kita dah kenal tu, nama dia Mila, okey. Saya bagi contoh ayat yang first kita nak text dia. Assalamualaikum Mila. Sorry aku kacau kau, ambil masa kau sikit. Kita minta maaf First kita dah sebut nama dia dan kita minta maaf. So, kau apa khabar? Sihat ke? Okey, tanda soal. Betul? Itu adalah satu soalan. Kita send dan kita tunggu Mila reply. InsyaAllah saya berani kata 80% ke 90% Mila akan reply. Okay? So, bila Mila dah reply, itu dah bagi, maksudnya dia dah buka pintu. Dia dah buka pintu untuk korang terus ke agenda korang. Okay? Bila dia dah buka pintu, time ni lah kita nak maksudnya engagement tu dah terjadi. So, perbualan dua hala tu dah terjadi. Itu yang kita nakkan untuk permulaan. So, bila Mila dah reply, dia tanya, okey lah, contoh Mila reply, Waalaikumsalam MJ, sihat Alhamdulillah, kau apa khabar, kau macam mana, kerja mana. So, kita pun reply. Kita reply dan dia pun reply. Perbualan tu dah start terjadi. Okey, bila perbualan tu dah start terjadi semua, kita start dengan kita punya agenda. Agenda kita, okey. Ambil contoh lagi saya buat ayat Mila, sorry aku kacau kau. Sekali lagi minta maaf. Kita kena banyakkan minta maaf sebab kita nak rendahkan hati kita supaya dia senang dengan kita. Mila, sorry aku kacau kau. Aku ni saja je PM kau, just nak bagi tahu. Aku sekarang dah start jadi ejen memasak. Saja je cari duit sampingan. Lepas tu kek memasak ni aku jual kek memasak dan juga lamb perap, kambing perap. So far item-item ni memang laku keras sebab memang sedap sangat. Boleh tak? Okey, dekat situ sebab sedap sangat saya dekat situ point saya dah sampai dekat apa yang perlu ada dalam kita punya conversation, iaitu introduce diri, minta maaf dan jangan jadi annoying. So bila kita dah cakap, Mila, aku saja PM kau, aku nak share, aku dah jadi ejen memasak. Dekat situ kita dah introduce diri kita. So benda tu penting, kita dah introduce diri kita. So kita pergi kat poin kedua. Boleh tak Mila, kau doakan aku berjaya dalam memasak ni? Sebab aku tengok ramai je yang buat sale juta-juta dalam memasak. So aku pun teringin juga nak buat sale begitu. Korang, Mila tolong doakan aku ya. Dekat situ adalah soft sell. Korang akan belajar nanti soft sell, hard sell macam mana. So dekat situlah soft sell kita. Kita tak direct menjual, tapi kita bagi dia macam orang kata ayat sinis lah, ayat bunga-bunga sikit, supaya satu, dia dah nampak bila orang boleh buat sale dengan juta-juta, maksudnya apa yang kita jual tu memang sedap lah. So apa yang kita jual tu memang laku, memang laris. Dan kenapa laku, kenapa laris? Sebab memang dapat sambutan yang ramai. So dekat situ soft sell kita. So kita tanya dia tadi kan, boleh tak kau tolong doakan aku? Satu soalan. So korang rasa apa yang Mila akan reply? Confirm. Kalau dia tak reply panjang lebar pun, dia akan bagi tahu, amin, insyaAllah aku doakan kau berjaya. So dekat situ positif ke negatif? Dekat situ positif, betul. So selepas dia dah reply amin, insyaAllah, ataupun dia dah doakan kita, kita pergi ke step yang berikutnya. Okey Mila, macam ni, dalam memasak ni memang selalu ada promo. So aku nak minta izin lah dengan kau Mila, boleh tak lepas ni kalau ada promo, aku nak kongsikan dengan kau, aku nak share dekat kau. Kita tanya macam tu. Kalau kau tak suka, nanti kau bagi tahu je aku, nanti aku berhenti share dengan kau. So benda tu akan membuatkan kita ni,
kita ni rasa sering rendah diri tau. Kita tak terus menjual. Sebab tu saya kata ini adalah untuk dropship yang baru. So kita nak tarik prospek tu supaya jadi pelanggan. Kita bukannya message pelanggan yang dah pernah beli dengan kita. Ini konsep untuk kita message prospek. So bila kita message prospek, kita kena rasa rendah diri macam tu supaya prospek tu selesa dengan kita. Bila prospek tu selesa dengan kita, dia senang dengan kita, chances dia untuk beli adalah besar, sangat tinggi. So silap-silap kemungkinan besar, saya pernah benda ni semua atas pengalaman saya. Benda terhasil bila kita message macam ni, orang akan support kita. Oh, dah jual kek memasak ke? Mail lah sini, aku nak beli. Apa kek apa yang ada? Orang akan start support kita sebab kita start dengan rendah diri. Kita jangan start dengan aku dah jadi ejen memasak tau. Kalau kau rasa kau nak beli kek semua, kau cari je aku. Untuk prospek, kita letakkan diri kita sebagai prospek. So orang takkan gemar dengan cara-cara macam tu, dan kita jangan terus menjual. Bila kita terus menjual pun ada chances untuk orang tak reply. So kita dengan prospek ni, untuk dropship baru, kita dengan prospek kita kena bina hubungan dulu. Engagement tu kena create dulu. So bila dah ada engagement, baru kita start menjual. Korang faham tak? Korang boleh faham tak apa yang saya cakap? So dekat conversation yang terakhir tadi, minta kebenaran. Macam mana kalau lepas ni aku nak share promo-promo yang ada. Bila dia kata boleh, so dekat situ dah ada point korang untuk korang keep in touch dengan dia lah. Maksudnya bila ada promo je, korang share dengan dia. Kalau 10 kali share, saya rasa tak mungkin lah sekali pun dia tak akan beli. So benda ni adalah kita panggil proses sesi tanam benih. So maksudnya kita introduce diri, kita minta maaf, kita perkenalkan apa yang kita jual, kita minta dia doa kita berjaya semua. Ini adalah sistem tanam benih. So sekarang ni bila kita tanam benih, kita mengharapkan ianya tumbuh. So bila dia tumbuh tu maksudnya dia dah jadi customer. So macam mana dia nak jadi customer? Kita kena start dengan ni. Kita tak boleh nak terus menjual. Macam kita, contohlah, kita bukannya direct selling. Direct selling yang datang kita nak terus menjual, itu secara offline. Tapi kita online system macam ni, kita lebih tekankan sebab kita tak berjumpa face to face. So kita cuba rendahkan sikit diri, kita message, kita biar dia nampak kita ni senang dengan dia, supaya dia pun senang dengan kita dan dia boleh jadi customer kita. Silap-silap boleh jadi customer tetap yang akan regular customer, yang akan repeat order selalu. Okay, so tolong untuk dropship baru, sebab ada 2-3 orang yang PM saya, seganlah coach nak PM personal, sebab kononnya memang benda tu dalam database, memang seseorang tu dalam database, tapi nak PM tu macam segan, sebab baru, segan nak start, segan nak PM. So sebab tu saya kata start dengan macam ni. Saya pegang pada 2 kata-kata Coach Helmi yang sampai sekarang saya ingat dan saya pegang. Yang pertama, bila kita PM seseorang, ini untuk dropship baru, bila kita PM seseorang untuk macam yang saya cakap tadi, dengan tips-tips yang saya kongsikan tadi, bila kita PM seseorang, chances untuk dia beli adalah 50-50%. Betul? Kalau kita tak PM, dia takkan beli dengan kita 100%. Itu ayat Coach Helmi yang saya pegang, satu. Dan yang kedua, ayat Coach Helmi yang saya pegang, mati ke kalau kita PM dia. Itu ayat Coach Helmi yang saya pegang dan saya memang tanamkan kat kepala otak. Dia cakap, engkau mati ke kalau kau PM dia? Silap-silap dia akan jadi regular customer kau. Itu yang Coach Helmi cakap. So benda ni tolong praktikkan.
untuk dropship baru, kita bina hubungan dulu. Bina hubungan dulu dengan prospek-prospek kita. Jangan terus menjual. Bila kita terus menjual, orang akan annoying dengan kita. So, sebab tu saya kata bina hubungan. Macam mana saya nak cakap, bagi contoh. Contohlah dalam hubungan lah, kan? Kita suka seseorang, kita nak terus ajak couple ke, ataupun kita nak kenal dulu hati budi. Kita nak kenal hati budi dulu. Kita bina engagement tu dulu, bina hubungan tu dulu, baru kita start ke langkah step berikutnya. So macam tu juga dalam bisnes. Kita dengan prospek. Sebab tu saya kata, saya tekankan kat sini, ini adalah prospek, bukan customer. Kalau customer, orang yang dah beli dengan kita, itu saya akan share untuk live coaching. InsyaAllah next topik, mungkin saya akan bawa topik yang itulah, ataupun saya akan tekankan topik macam mana buat sale dengan WhatsApp pada orang yang kita tak kenal. Itu mungkin next topik. Tapi untuk topik yang malam ni, saya tekankan ini adalah untuk prospek yang ada dalam database kita. So, saya ulang lagi sekali, rules untuk kita buat sales dalam WhatsApp, jangan spam orang. Dan yang kedua, keep it short and simple. Maksudnya ayat yang pendek tapi jelas dan sampai. Yang ketiga adalah gambar. Gambar-gambar, bila kita start, kita kena attachkan gambar-gambar. So gambar jangan terlalu banyak, cukup sekadar 2 ataupun 3, maksimum 4. So tips yang berikutnya, macam mana nak approach, saya dah kongsikan tadi. Mesti sebut nama prospek kita, jangan sis bro. Kita mesti sebut nama prospek kita. Dan yang kedua, rules yang kedua, macam mana kita nak approach customer, prospek kita, bukan customer, prospek kita, adalah mesti ada perbualan dua hala, bukannya satu hala sahaja. Kalau kita berborak seorang-seorang je kan, macam ni sebab ada yang komen-komen, so kita berkomunikasi. Kalau saya seorang-seorang dia macam orang gila kan. So kita tak nak macam tu. Kita tak nak bila kita PM prospek kita tak layan, kita panjang lebar, kita mesej seorang-seorang. So kita tak nak macam tu. First thing first, kita mesti bina hubungan, bina engagement. So macam mana nak bina engagement? Macam saya cakap tadi, mesej sebut nama, tanya khabar dahulu, minta maaf sebab kacau. So kita jangan terus menjual. Okay, so saya rasa saya tak nak ambil masa korang lama sangat malam ni. So far saya rasa cukup dulu sampai sini. Ini adalah namanya sesi tanam benih. Korang ingat sesi tanam benih. Ingat, introduce, minta maaf nak PM seseorang tu. Jangan segan, jangan malu. Tolak tepi dulu malu tu. Kita kena fikir, kalau kita tak buat, bisnes kita boleh ke dapat sale. Maksudnya bila kita tak PM seseorang tu, apa yang kita ajar, apa yang leader-leader korang tekankan, apa yang leader-leader korang bagi tips, PM personal, hari ni PM berapa orang, semua cuba buat. Ni untuk dropship baru, cuba buat. Memang permulaan tu rasa segan, rasa takut, sebab kita ni macam mana, kita jangan takut ditolak. So maksudnya jangan takut di reject lah. Kalau dia tak reply, saya sendiri pun pernah alami benda tu. Tak reply tu benda perkara biasa. So jangan give up. Jangan give up. Ini adalah untuk permulaan. Sebab tu saya kata ini adalah, saya tekankan untuk dropship baru, ini adalah macam mana kita nak WhatsApp prospek kita. So bila dia tolak tu, jangan give up. Itu adalah kali pertama, mungkin sebab dia tak tahu lagi keyakinan. Macam live saya sebelum ni, saya pernah cakap, untuk pertama kali keyakinan diorang pada kita tu tak ada lagi. So kita jangan give up. Bina hubungan, dan baru kita start menjual. Jangan terus menjual. Itu adalah tips yang sangat penting. Okay, so ada apa-apa soalan tak sebelum saya akhiri live saya pada malam ni? Saya buka soalan. Ada apa-apa soalan ke? Okay, saya rasa tak ada, saya consider tak ada soalan. So saya rasa cukup sampai situ saja pada malam ini. Terima kasih pada korang yang menonton.
Semoga tips-tips yang saya beri live saya pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat pada korang. Dan saya doakan supaya kita semua grow bisnes kita, kita semua speed, kita semua berjaya dalam bisnes mamasab kita. So, apa yang leader-leader korang bagi tips, tolong praktikkan. Live coaching leader-leader lain, morning booster mamasab sendiri, kalau ada masa tolong join. Kalau ada kekangan tu tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau free, tolong join. Okay, Suhainda, okay, thank you. Okay, welcome. Okay, jumpa lagi untuk next live coaching. Semoga korang semua sukses dalam bisnes mamasab. Assalamualaikum, selamat malam.